Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan Rajab, bulan yang agung dalam Islam, iaitu dipanggil Syahrul Muharram, iaitu bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan haram. Bulan-bulan ini dinamakan sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ada 4 bulan. Salah satu daripada 4 bulan tersebut adalah bulan yang kita berada sekarang, iaitu bulan Rajab. Dan bulan ini umat pada zaman jahiliah cukup membesarkan bulan Rajab ini sehingga mereka diharamkan untuk berperang. Mereka mengharamkan diri mereka untuk berperang. Tapi ada ketikanya mereka menghalalkan peperangan, dipanggil An-Nasa. Mereka tangguhkan bulan Rajab ini, bulan haram berperang. Allah Ta'ala haramkan berperang bulan-bulan haram. Mereka anjakkan peperangan tak habis lagi. Mereka kata tak apa, bulan Rajab ni halal, nanti kita dah habis perang, kita qada balik. Bulan selepas Rajab mereka panjangkan sampai bulan Syaban contohnya. Itu yang berlaku pada zaman jahiliah dahulu. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rajab dan beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Selepas bulan Syaban, kemudian kita akan bertemu pada bulan puasa, pada bulan Ramadan nanti. Kita boleh lihat di antara jemaah surau ataupun masjid, seorang demi seorang meninggalkan kita, iaitu tak sempat untuk menemui bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam kesihatan yang baik, supaya kita dapat bertemu dalam bulan Ramadan yang akan datang, dan kita akan bertungkus lumus dalam berbuat ibadat dalam bulan Ramadan, insya-Allah Ta'ala. Kita lihat pada malam ini mengenai dengan mazhab Abul Hasan Al-Ash'ari yang kita bincangkan pada minggu yang lalu. Yajuzu an takuna lis-salihin ayatan. Mengikut Abul Hasan Al-Ash'ari, dia menyatakan harus bagi orang yang soleh itu ada satu tanda. Ada tanda. Tanda apa? Tanda yang ulama istilahkan. Mereka namakan tanda tersebut, namanya adalah Al-Karamah. Kita panggil Karamah, keramat. Ini untuk membezakan dengan mukjizat. Wa annahu yara jawaz ad-du'a lil mayyit wa tasadduq alayhi wa annahuma yanfa'an. Dan juga kita lihat harus Abul Hasan Al-Ash'ari yang berpendapat harus doa kepada mayat, harus sedekahkan bagi pihak mayat, kerana sedekah dan juga doa adalah memberi manfaat kepada mayat tersebut. Itu tak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Mengenai kita beri sedekah, niatkan sedekah ni sampai kepada si mati, doa kepada si mati, itu confirm sampai. Mengikut apa? Pendapat Abu Hasan Al-Ash'ari ini. Dan dia juga berpendapat orang yang soleh ini ada karamah. Karamah ni tak sama dengan mukjizat. Mukjizat untuk Nabi. Orang soleh dia manusia biasa, dia bukan Nabi. Bila ada tanda luar biasa, mana dia adalah karamah. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi dia ada karamah dia. Bila tulis, cahaya akan keluar daripada jari jemari dia, hujung jari. Bila dia menulis, hujung jemari ni bercahaya. Itu karamah Allah Ta'ala beri kepada dia. Walaupun tak ada elektrik pun tak apa, dia boleh tulis sebab ada cahaya. Macam kita tak ada elektrik pun tak apa, kita ada lampu handset boleh buka. Macam tu Imam Nawawi.
Ada sebagai imam duduk bawah pokok tu boleh menyala lampu untuk dia menelaah kitab ataupun menulis. Mengikut pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari juga dia berpendapat yu'khadh bi kulli ma ja'at bi sunnah min aqaid la farqa fi dhalika baina sunnah mutawatirah wa akhbaru ahad. Dia berpendapat diambil setiap hadis yang datang mengenai akidah, tak ada beza sama ada daripada hadis mutawatir ataupun hadis ahad, tak ada beza. Mutawatir ni makna siapa ingkar kafir dah. Mutawatir. Ayat Quran ini, ayat Quran pensabitan dia, sabitnya ayat Quran adalah mutawatir. Siapa tak percaya satu ayat daripada ayat Quran, dia tak percaya ini bukan ayat Quran, sedangkan tertulis dalam Quran ayat Quran, maka hukumnya kafir. Sebab dia mutawatir. Pensabitan ayat Quran itu mutawatir. Mengenai hukum, hukum tu tidak dipanggil mutawatir. Sebab ada benda-benda yang tak mutawatir hukum dalam Quran. Berdasarkan kepada lughah bahasa ataupun berdasarkan kepada sokongan daripada hadis. Jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan ulama berbeza pendapat, jadi dia tak dimutawatir. Hadis ahad adalah hadis ahad ini ada hadis sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, yang lemah. Dalam bab akidah, Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan dalam bab akidah tak ada beza hadis mutawatir, hadis ahad, kita ambil semua. Cuma kena lihatlah dalam hadis ahad ini jangan ambil hadis yang lemah dalam bab akidah ataupun bab halal dan haram. Wa yahtaj likulli mashtamalat alaihi sunnah min aqaid bikulli wasail al-ihtijaj wa qad a'lana i'tiqadahu li umurin tathbutu ahadithul ahad. Setiap hadis yang menceritakan, membincangkan akidah boleh berhujjah dengan dia. Maka kita boleh mengambil ia sebagai hujjah walaupun dia adalah hadis-hadis ahad. Perkara yang ketiga, annahu akhadha bizawahirin nusus fil ayat al-muwahhimah litashbih min ghairi an yaqa'a fi tashbih fi nazarihi. Abu Hasan Al-Asy'ari dia berpegang dengan zahir, literal daripada nas pada ayat-ayat yang meragukan, seperti ayat tashbih, Allah Ta'ala mempunyai tangan, bila ayat Ta'ala mempunyai wajah. Jadi bila ayat-ayat seperti ini, wajah Allah, tangan Allah, maka dia Abu Hasan Al-Asy'ari berpegang dengan literal, zahir daripada hadis, zahir daripada ayat yang meragukan seperti ini, tanpa menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Fahuwa ya'taqid anna lillah wajahan. Dia beriktikad Allah Ta'ala memiliki wajah, tapi wajah Allah Ta'ala tak sama seperti wajah hamba. Allah Ta'ala memiliki tangan, tetapi tangan Allah tak sama seperti tangan makhluk. Perkara yang keempat, wa annahu yara annama ya'taqiduhu huwa ra'yul Imam Ahmad wa ya'tabiruhu al-Imam al-Muqaddam al-Alim al-Mufhim. Dia berpendapat apa yang beriktikad oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang diiktibar oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia berpegang dengan pendapat tersebut. Itu pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia mengikut apa yang beriktikad oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ma'a ittifaqil mazhab al-Asy'ari, walaupun sepakat mazhab al-Asy'ari, ma'a ara'il fuqaha, bersama dengan pendapat ulama-ulama fiqh wal muhaddisin, dan juga ulama-ulama hadis, fi ma syajara bainahum wa bainal mu'tazilah min khilaf, fi ma, mengenai sesuatu perkara yang mereka bincangkan antara puak-puak al-Asy'ari, fuqaha dan juga muhaddisin dengan mu'tazilah, ada khilaf, ada perbezaan pendapat. Jadi maknanya pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari dia adalah pendapat yang bersama, seiring
dengan pendapat ulama-ulama fiqh dan juga ulama hadis. Cuma pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari, ulama fiqh, ulama hadis khilaf, bertentangan dengan pendapat yang dipegang oleh Mu'tazilah. Wa akhdhuhu bi zawahirin nusus akhdan mutlaqan la ya'tamidu fihi ila ayyi ta'wil. Abul Hasan Al-Asy'ari dia berpegang kepada zahir nas, literal daripada teks Quran ataupun hadis. Dia tidak takwil dengan apa-apa takwilan. Kana ba'idan an ahli al-ahwa bu'dan mutlaqan, dan juga dia jauh, Abul Hasan Al-Asy'ari ni jauh daripada cara yang dibawa oleh orang-orang ataupun ulama-ulama yang mengikut hawa nafsu. Dan pada hakikatnya pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari ini bolehlah kita katakan wastan bainal mughallain. Dia tengah-tengah di antara dua pelampau. Satu yang melampau sangat, satu yang tak endah langsung. Abul Hasan Al-Asy'ari di tengah-tengah. Dipanggil ifrat wa tafrid. Ifrat wa tafrid. Dan dia berada di tengah-tengah antara nafi dan juga isbat. Nafi tidak, isbat mensabitkan. Imam Abul Hasan Asy'ari berada di tengah-tengah. Kerana dia berada di tengah-tengah di antara dua puak yang berbeza haluannya. Abul Hasan Asy'ari di tengah-tengah, di sebelah sini Mu'tazilah, di sebelah sini adalah Al-Hashawiyah ataupun Al-Jabariyah. Ini firqah ataupun kumpulan grup mereka. Okey. Wa inna ad-daris li hayatil asy'ari yajidu anna alladhi yattafiqu ma'a ittila'ihi huwa an yakhtara madhhaban wastan ba'idan 'anil mughalat ala ayyi shaklin kanat al-mughalat. Orang yang belajar mengenai kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari, dia akan mendapati dia akan mendapati Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia memilih manhaj cara pembawakan pertengahan, wasatiyah, dalam apa bentuk sekalipun yang datang. Kitab dia dinamakan Maqalatul Islamiyyin, artikel orang-orang Islam li hadhil ara', menyatakan perkara pendapat-pendapat ini, iaitu berwasatiyah, tengah-tengah, tidak melampau dalam apa-apa isu. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari telah memilih jalan tengah mengenai dengan pendapat-pendapat ahli falsafah allati laha silah bil Quran, yang mana baginya ada hubungan dengan Quran. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia mengambil langkah tengah, jalan tengah, bersama dengan ahli falsafah. Wa in kana yattafiqu ma'a ba'd al-fuqaha, walaupun dia Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia bersama pada sebahagian ulama-ulama fiqh, pada setiap urusan yang datang, perkara yang datang, fihi athar atau Quran, wala yas'abu 'ala al-muqtada an yuthbit dhalika tawassut fi kulli fikratin min afkari. Abul Hasan Al-Asy'ari walaupun dia tengah-tengah, tak ke hala ke sini, tak hala ke sini, tetapi bila mana Quran datang, teks Quran ataupun hadis datang, dia akan utamakan perkara tersebut dulu. Fara'yuhu fi sifat, pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari mengenai sifat Allah Ta'ala, dia tengah-tengah antara Mu'tazilah wa ma'ahum Al-Jahmiyah, bersama dengan golongan Mu'tazilah ini yang sependapat sehaluan dengan mereka adalah Al-Jahmiyah. Mu'tazilah, Jahmiyah satu grup kumpulan. Yang satu lagi Al-Hashawiyah wal Mujassimah, orang yang melampau juga ni. Fal awwalun Mu'tazilah dan juga Jahmiyah, mereka menafikan terus sifat-sifat Allah Ta'ala yang datang dalam Quran. Mereka tak sabitkan, melainkan 4 sifat yang mereka sabitkan, iaitu wujud,
qidam, baqa', wahdaniyah. Allah Ta'ala ni sifat dia wujud, ada. Allah Ta'ala ni qidam, sedia ada, tak ada orang ciptakan dia. Dan Allah Ta'ala ini adalah al-baqa', kekal. Dan yang keempatnya, Allah Ta'ala ini adalah wahdaniyah, esa. Empat ini yang Mu'tazilah dan juga Jahmiyah mereka sabitkan. Mereka sabitkan empat ni sifat Allah. Selain daripada tu, sifat Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala bercakap, berkata-kata, dan selain daripada tu semua mereka nafikan. Walaupun dalam Quran sebut innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mendengar, melihat dan mendengar, mereka nafikan, tidak. Jadi mereka ni melampau juga. Quran kata mendengar, Allah Ta'ala mendengar, melihat, mereka nafikan. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, mereka nafikan Allah Ta'ala tak bercakap. Yang mereka sabitkan empat je, wujud, qidam, baqa', wahdaniyah. Itu Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Datang grup yang kedua ni, mereka lain pula fikrah, pemikiran mereka. Laisat syai'an ghaira zat wa qalu annaha fil Quran asma'u lillahi ta'ala karrahman warrahim. Ini pendapat pertama tadi, iaitu Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Mereka menyatakan tidak ada selain zat ini, zat Allah Ta'ala sesuatu pun. Mereka menyatakan annaha fil Quran, di dalam Quran itu adalah nama-nama milik Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama saja. Tak ada kena-mengena dengan sifat Allah. Itu sekadar nama. Ar-Rahman, yang pengasih, yang penyayang. Ar-Rahim, yang pengasih. Allah Ta'ala bersifat dengan pengasih, dengan penyayang. Tak, itu sekadar nama saja. Itu pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Grup yang kedua, firqah yang kedua dipanggil Al-Hashawiyah wal Mujassimah. Mereka ni pula melampau, menyamakan, mentashbihkan zat Allah pada sifatnya dengan sifat-sifat baharu. Allah Ta'ala mendengar, manusia pun mendengar, sama je. Mana boleh sama? Ta'ala an zalika uluwan kabira. Allah Ta'ala tu maha tinggi, maha besar. Tak sama dengar Allah Ta'ala dengan dengar makhluk. Tak sama melihat Allah dengan melihat makhluk. Datangnya Al-Asy'ari datang, Abul Hasan Al-Asy'ari, dia datang, dia mensabitkan sifat yang datang semuanya dalam Quran, dalam hadis. Apa sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Quran, itulah sifat Allah. Apa yang disebutkan sifat Allah nanti, itulah sifat Allah. Dia mensabitkan, Abul Hasan Al-Asy'ari, wa qarrara annaha sifat taliqu bi dzatihi ta'ala. Dan dia menetapkan sifat Allah Ta'ala ini adalah sifat yang layak bagi dia. Allah Ta'ala melihat, mendengar. Betul Allah Ta'ala melihat, tapi lihat Allah tak sama lihat makhluk. Allah Ta'ala mendengar, betul, tapi yang mendengarnya yang layak bagi Allah, tak sama seperti makhluk. Dengar kita terbatas. Kita dengar apa dalam masjid, surau. Dalam masjid atau surau ni. Dekat luar kita tak boleh dengar. Melihat, kita boleh lihat apa yang ada dalam surau. Dekat luar surau tak boleh lihat, terbatas. Allah Ta'ala tak macam tu. Walaupun Allah Ta'ala melihat, mendengar, tapi tak terbatas. Tidak ada batasan. Manusia dia tak boleh sifat macam tu. Kalau dia sifat terbatas, kalau manusia melihat ataupun mendengar, tak ada batasan. Bukan kata tak ada batasan, kalaulah mendengar kita lebih sikit daripada apa yang sedia ada yang Allah bagi sekarang ni, maka dia akan jadi gangguan. Siapa yang pakai yang telinga yang pekak tu, letak sini, tuan-tuan boleh tanya dia. Kadang-kadang bunyi aircon, semayang ke bawah aircon, bunyi punya kuat, padahal kita tak ada dengar sangat aircon punya bunyi. Tambah-tambah orang yang naik motor, bunyi kuat-kuat, lagi berdesing telinga dia. Kemudian dia masuk, kipas bunyi, kita mana dengar kipas bunyi, dia boleh dengar. Itu sebab apa? Itu baru dikuatkan volume sikit je. Daripada pekak tu dikuatkan sikit, jadi gangguan. Kalau semayang kita rasa dah okey dah, speaker imam rasa gangguan, tak boleh tambah-tambah. Kalau dia duduk bawah
speaker, lagi rasa gangguan, kuat sangat rasa. Itu yang Allah Ta'ala ciptakan manusia. Pendengaran dia ada batasan, penglihatan ada batasan. Kalau lebih dia akan jadi lain, dia akan jadi tak selesa gangguan. Bila tak selesa, orang pakai itu selalu dia tak selesa. Last sekali kata pakak lagi bagus. Sebab apa? Tak bising. Nak semayang pun jadi rasa gangguan. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari kata mendengar Allah yang layak bagi dia, melihat Allah Ta'ala yang layak bagi dia. Wala tushbih sifatul hawadith allati tusamma bismiha. Tak disamakan sifat makhluk yang baru ni yang dinamakan ia dengan namanya. Memanglah namanya sama. Melihat Allah Ta'ala melihat, manusia melihat, nama memang sama, tapi sifat tu lain. Allah Ta'ala mendengar tidak seperti mendengarnya makhluk, melihat Allah tidak sama seperti melihatnya makhluk, bercakap Allah tak sama seperti bercakapnya makhluk. Pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari mengenai dengan qudratullah, kekuasaan Allah, kekuasaan Allah, wa af'alul insan, perbuatan manusia, kekuasaan Allah dan perbuatan manusia. Pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari tengah-tengah antara Jabariyah dan juga Mu'tazilah. Tadi antara Mu'tazilah dan juga Mujassimah ataupun Hasyawiyah. Sekarang ni antara Mu'tazilah dan juga Jabariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari tengah-tengah. Apa pendapat Mu'tazilah? Mu'tazilah kata hamba ni dia sendiri yang menciptakan perbuatan dia tu dengan kekuatan yang dia ada. Auda'ahallahu ta'ala, yang Allah Ta'ala berikan kekuatan tersebut pada diri dia. Allah Ta'ala simpan kekuatan dalam diri kita. Setiap kita nak buat, boleh buat. Tu semua tak ada kena-mengena dengan Allah, sebab Allah Ta'ala sudah bagi kepada kita. Allah Ta'ala dah bagi kita kudrat, kekuatan. Jadi kita boleh buat apa yang kita nak buat tanpa perlu kepada Allah Ta'ala. Itu puak Mu'tazilah kata, kalau kita nak gerak, jadi geraklah, sebab Allah Ta'ala dah bagi kita dah kekuatan tersebut. Nak berjalan pun jalanlah, nak lari-larilah, nak pukul-pukul lah. Siapa yang buat semua ni? Kita yang buat. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Allah Ta'ala dah bagi kekuatan kepada kita. Kita boleh buat macam ni, macam ni, macam ni, kita boleh buat. Al-Jabariyah, mereka menyatakan innal insan la yastati' ihdas syai'in wala kasba syai'in bal huwa karrishah. Manusia ni, Jabariyah kata, tak mampu langsung mengadakan sesuatu, tak mampu nak bergerak pun tak mampu. Manusia ni diibaratkan seperti apa? Seperti bulu ayam. Ditiup angin, ikut je. Angin tiup bulu ayam, tiup terbang makin tinggi-tinggi, ikut je. Jadi manusia tak ada apa-apa kekuatan, kekuasaan, tak ada apa-apa. Semua berserah kepada Allah Ta'ala. Jadi pendapat Mu'tazilah melampau dari segi semua perbuatan makhluk, bergerak, berjalan, tak bergerak, semuanya makhluk buat, tak kena mengena dengan Allah. Jabariyah kata semuanya Allah buat. Manusia ni macam dikontrol, macam dikontrol je sebenarnya, gunakan remote. Dia buat ni berjalan ni, kemudian berlari, semua tu Allah Ta'ala. Dia tak ada kekuatan apa-apa pun. Datang Abul Hasan Al-Asy'ari, pendapat dia lain. Dia kata manusia memang tak mampu buat sesuatu pun, tetapi Allah Ta'ala yaqdir 'alal kasbi. Allah Ta'ala berkuasa memberikan manusia tu usaha. Allah Ta'ala campakkan kepada manusia tu usaha nak berlari, nak berjalan, nak makan, nak minum, nak bergerak, nak pukul dan sebagainya. Gunakan kekuasaan ataupun usaha tersebut yang Allah berikan, dan perbuatan tersebut buat dengan izin Allah, bukan manusia tu buat tanpa izin Allah Ta'ala. Itu perbezaan dia dengan Jabariyah dan juga Mu'tazilah. Satu aspek nampak macam pendapat Jabariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari
Dia kata manusia tak mampu langsung buat apa-apa. Satu aspek lagi, seolah-olah macam Mu'tazilah, Allah Ta'ala berikan kepada dia usaha kekuatan. Tapi Abul Hasan Asy'ari di tengah-tengah tu ada satu benda, iaitu setiap usaha perbuatan yang dia nak buat dengan izin Allah Ta'ala. Itu perbezaan dia. Kemudian kita lihat lagi nisbah melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Mu'tazilah kata manusia tak boleh lihat Allah Ta'ala langsung, tak boleh lihat. Wa awwalun nusus, mereka mentakwilkan nas Quran, mereka tidak berpegang dengan hadis nabawiyah, kerana hadis-hadis nabawiyah adalah hadis ahad, hadis-hadis yang mensabitkan melihat Allah Ta'ala. Orang-orang beriman melihat Allah Ta'ala pada hari akhirat seperti melihat bulan purnama. Hadis tersebut hadis ahad. Mereka tak pegang hadis ahad ni, Mu'tazilah. Kita pegang. Tak kira lah hadis ahad yang saya bagi tahu tadi, hadis sahih apa hadis ahad, hadis hasan apa hadis ahad, hadis lemah apa hadis ahad. Itu satu term istilah. Hadis ahad lawannya hadis mutawatir. Kalau tuan-tuan tak nak pegang hadis ahad, nak pegang hadis mutawatir dia jenuh. Hadis mutawatir ni ada lebih kurang 300 je. 300 hadis je. Yang lain beratus ribu, puluh ribu hadis tu, puluh ribu hadis semua hadis ahad. Kalau tuan-tuan tak nak pegang hadis ahad, saya tak tahu macam mana kehidupan. Mu'tazilah menyatakan tak boleh lihat Allah Ta'ala. Mereka takwilkan apa dia? Mereka takwilkan teks Quran ni, mereka ikut pendapat mereka, kemudian mereka tak pegang hadis. Hadis sebut orang beriman melihat Allah Ta'ala di akhirat. Mereka kata ni hadis tak boleh pakai sebab hadis ni hadis ahad. Musyabbihah, iaitu firqah musyabbihah seperti mujassimah. Mereka kata sesungguhnya Allah Ta'ala dapat dilihat pada hari kiamat, mukayyafan mahdudan. Allah Ta'ala boleh dilihat pada hari kiamat, tapi dalam ada bentuk yang tertentu dan juga batasan yang tertentu. Ini pendapat lain pula. Al-musyabbahah ni dia tak sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak boleh lihat Allah Ta'ala langsung. Dunia pun tak boleh lihat, akhirat tak boleh lihat. Musyabbihah mereka katakan boleh lihat tapi ada cara dia lah. Ada cara dia dan ada waktu dan batasan dia. Dia kata seolah-olah nak menceritakan seperti lihat cerapan anak bulan. Anak bulan tuan-tuan lihat macam tu susah sangat untuk nampak. Guna alat teleskop ke apa pun payah nak nampak anak bulan. Tambah lihat dengan mata kasar macam tu tanpa bantuan alat lagi susah. Dia ada cara dan juga batasan dia. Kalau hujan tak boleh lihat, sebab mendung. Jadi musyabbihah ni menyatakan Allah Ta'ala macam tu lah. Datang Abul Hasan Al-Asy'ari, wasalakal Asy'ari maslakan wasatan. Abul Hasan Al-Asy'ari dia lalu di tengah-tengah, pendapat di tengah-tengah di antara musyabbihah dan juga Mu'tazilah. Dia kata apa? Allah Ta'ala itu dapat dilihat min ghairi hulul wala hudud. Allah Ta'ala dapat lihat tanpa apa-apa batasan dan tanpa tempoh waktu, tak ada. Allah Ta'ala memang boleh lihat. Tapi bukan dekat dunia lah, dekat akhirat nanti. Mana pendapat dia menafikan pendapat Mu'tazilah yang menyatakan tak boleh lihat Allah Ta'ala langsung. Dan pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari ini juga adalah menafikan pendapat musyabbihah yang menyatakan boleh lihat Allah tetapi dengan cara bentuk yang tertentu. Ini Pak Abul Hasan Al-Asy'ari telah menafikan kesemuanya. Okey. Kita lihat nisbah lafaz yang datang yang agak meragukan dalam Quran, dan juga hadis. Kalimah-kalimah kita panggil yang mutasyabihat. Seperti mana wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka. Mu'tazilah kata yang dimaksudkan dengan tangan ni adalah sultanullah.
kekuasaan Allah di atas mereka. Kekuasaan Allah di atas mereka. Itu pendapat Mu'tazilah. Pendapat Hasyawiyah, macam Mujassimah juga nak, Hasyawiyah. Hasyawiyah ni yang dinisbahkan diri mereka ni orang yang berkecimpung dalam ilmu lah. Al-Hasyawiyah penuh. Al-Hasyawiyah ni syarat dengan ilmu. Mereka kata apa? Yaduhu yadun jarihatun. Tangan Allah tu tangan yang beranggota. Macam kita anggota tangan. Kan kita banyak anggota, kaki, tangan. Allah Ta'ala pun itu salah satu daripada anggota Allah Ta'ala, tangan. Macam manusia. Itu namanya Hasyawiyah. Seperti Mujassimah juga pendapat dia. Pendapat Mu'tazilah kata tangan ini adalah bermaksud sultanullah, kekuasaan Allah di atas mereka. Abul Hasan Al-Asy'ari dia datang, dia kata tangan Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bermaksud tangan Allah yang layak dengan zatnya. Walaysat yadan jarihatan ka aydina, bukanlah tangan Allah itu beranggota seperti tangan kita. Bal yaduhu sifah, bahkan tangan Allah tu, Abul Hasan Al-Asy'ari kata, adalah bahkan tangan Allah itu adalah satu sifat, seperti mana mendengar, melihat. Jadi tangan Allah adalah tak seperti tangan makhluk. Seperti sifat mendengar Allah tak seperti sifat mendengar makhluk. Wa hadza ma jaa fi kitabil ibanah, ini seperti mana yang datang dibincangkan dalam kitab al-Ibanah. Jadi pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari, dia menjelaskan dengan tafwid. Tafwid ni berserah. Tangan yadullah, tangan Allah, serah. Makna tangan tu tangan Allah. Macam mana semua berserah kepada Allah, kita tak tahu. Dan dia menafikan tasbih. Dia kata Allah Ta'ala ada tangan lah, tapi tangan Allah Ta'ala tak sama seperti tangan makhluk. Itu pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari. Tetapi yadhhar annahu qad raja'a, tetapi zahir bahawasanya Abul Hasan Al-Asy'ari telah tarik balik pendapat yang dia zahirkan ini, mutahammisan, dia telah tarik balik pendapat yang dia telah zahirkan tadi. Maksud tangan Allah adalah tangan yang Allah Ta'ala punyai tangan, tetapi tidak sama seperti makhluk, menafikan penyamaan dengan makhluk. Dia telah tarik balik pendapat ini kerana mutahammisan, kerana dia sependapat limunaqadatil Mu'tazilah, seperti mana pendapat Mu'tazilah, iaitu maksudnya yadullah, tangan Allah bermaksud kuasa, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh ja'a fil luma' annahu qarrara ta'wilul yad bil qudrah. Kalau datang dalam kitab Luma' menjelaskan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari telah mentakwilkan tangan Allah ini dengan maksud qudrah, dengan maksud apa? Kekuasaan, seperti mana yang telah dilakukan oleh pendapat yang telah disuarakan oleh golongan Mu'tazilah. Jadi cerita dia beginilah. Al-Mu'tazilah, tangan Allah dia terjemahkan dengan makna kekuasaan Allah. Okey, kekuasaan Allah. Kemudian bila datangnya Al-Hasyawiyah seperti Mujassimah, dia kata tangan Allah tu anggota seperti tangan makhluk. Datang Abul Hasan Al-Asy'ari, pada asalnya pendapat dia kata tangan Allah itu adalah tangan, cuma tak sama seperti makhluk. Nama je sama, bentuk ataupun sifat tak sama seperti makhluk. Bagaimana kita tak tahu, berserah kepada Allah, tafwid. Pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari ni, dia punya semangat ini, pendapat dia lain daripada Mu'tazilah, kerana untuk membatalkan pendapat Mu'tazilah. Tapi last sekali dia sama dengan pendapat Mu'tazilah. Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kata maksud daripada tangan itu adalah kekuasaan, ditakwilkan. Nisbah Al-Quran
kita lihat pula Al-Quran. Mu'tazilah kata Quran ini adalah makhluk. Quran ini adalah baharu. Mu'tazilah kata dia makhluk dan baharu yang Allah Ta'ala ciptakan Quran. Al-Hashawiyah kata huruf yang dalam Quran tu, huruf-huruf dalam Quran, wal ajsam, dan juga jisim yang ditulis ke atasnya, iaitu huruf dan juga tulisan yang ditulis ke atas huruf ataupun baris lah, warna yang tertulis pada mushaf, dan apa yang di antara kulit depan kulit belakang mushaf Al-Quran, dia kata itu semua Al-Hashawiyah kata apa? Ghairu makhluk, bukan makhluk. Bukan makhluk. Jadi pendapat Mu'tazilah dia menyatakan Quran itu makhluk, Quran itu baharu. Datangnya Hashawiyah, dia kata huruf-huruf dalam Quran itu bukan baru, bukan makhluk. Datang Abul Hasan Al-Asy'ari tengah-tengah, tariqan wasatiyah, tengah-tengah. Abul Hasan Al-Asy'ari menyatakan Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah Ta'ala, percakapan Allah, ghairu mughayyar, yang tak boleh diubah, tak boleh ditukar-tukar. Wala makhluk, dan perkataan Allah itu bukan makhluk. Wala hadis, dan perkataan Allah Ta'ala itu la hadis wala mubtadi', bukan makhluk, bukan benda yang baru, bukan benda yang direka-reka, bukan. Kalam Allah Ta'ala itu kalam qadim, dia bukan baru. Huruf yang tertulis, warna, benda-benda kita lihat yang tertulis di atas mushaf Quran, itu makhluk. Yang itu manusia ciptakan. Helaian kertas yang tuan-tuan lihat, helaian kertas, tulisan, baris, warnanya, itu semua makhluk. Perkataan kalam Allah itu adalah bukan makhluk dan bukan baharu. Itu perbezaan dia. Abul Hasan Asy'ari berada di tengah-tengah. Kemudian kita lihat pula bagaimana nisbah kepada orang yang melakukan dosa besar, minum arak, berzina, berjudi. Maka Al-Mu'tazilah, puak Mu'tazilah menyatakan sesiapa yang buat dosa besar, dia beriman pada ketika itu, dia taat pada ketika itu. Apabila dia tak bertaubat kepada Allah daripada dosa besar dia, maka la yakhruj minan nar, selama-lama dalam neraka tak boleh keluar. Mu'tazilah kata. Siapa yang dia Islam tapi bunuh orang, contoh, dia Islam main judi, ataupun dia Islam makan riba, itu semua dosa-dosa besar. Bila mana seseorang itu dia melakukan dosa besar, dia mencuri, dia Islam mencuri, tapi tak bertaubat, lalas sekali mati, lepas mencuri mati. Mu'tazilah kata selamanya api neraka, tak boleh masuk syurga dah. Golongan firqah Murji'ah ni bukan ahli sunnah. Dia kata apa? Man akhlasa lillah, siapa yang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Allah, maka dosa sebesar tak akan memudaratkannya mahma takun, di mana saja, apa saja perbuatan yang dia buat. Ini pelik, ini lagi pelik. Mu'tazilah kata contoh, siapa yang mencuri maka tak masuk api neraka. Siapa yang mencuri mati, tak sempat bertaubat, kemudian dia mati, tak sempat taubat, neraka selama-lamanya, tak boleh, tak dikeluarkan daripada api neraka. Datang puak-puak Murji'ah, lagi pelik pendapat dia. Dia kata siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, dosa besar buat mana pun tak apa, nak berjudi banyak mana pun tak apa, sebab dia dah beriman kepada Allah. Dia semayang, dia doa kepada Allah. Nak main judi, nak berzina macam mana pun tak apa. Lagi pelik, Abul Hasan Al-Asy'ari berada jalan tengah-tengah. Dia kata al-mu'min al-muwahhid, orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, cuma dia buat dosa besar, maka dia adalah fasik. Dia adalah fasik. Huwa fi masyiatillah, dia ini, orang yang seperti ini, dia Islam tapi buat dosa besar, maka bergantung kepada kehendak Allah. Insya'a afa anhu,
Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa dia, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Wa in sya'a aqabahu bifisqihi. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh hukum dia, azab dia, kemudian Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia ada Islam. Itu beza dia. Kita lihat sikit. Nisbah dengan syafaat. Syafaat al-imamiyah. Ni puak-puak Syiah lah, golongan imamiyah. Dia kata sesungguhnya bagi Rasul tu ada syafaat. Bagi imam-imam pun seumpamanya. Kalau bagi Rasul ada syafaat, bagi imam-imam mereka pun ada syafaat juga. Boleh bagi syafaat. Oh, hebat. Dia, mereka setaraf ke imam mereka ni. Imam yang 12 mereka sama seperti Nabi, sama seperti Rasul. Ni Syiah, dipanggil imamiyah. Mu'tazilah pula dia kata tak ada seorang pun boleh beri syafaat kepada seseorang di kalangan hamba-hamba, di kalangan manusia ni. Mu'tazilah menafikan terus secara total, memang tak ada siapa boleh bagi syafaat. Datang pula golongan imamiyah Syiah, dia kata boleh bagi manfaat. Imam kami boleh setaraf dengan Rasul. Datang Abul Hasan al-Asy'ari, dia melalui jalan tengah, kita panggil pendapat tengah-tengah. Apa dia? Dia kata sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam syafa'atan maqbulatan. Sesungguhnya syafaat yang diterima itu adalah syafaat Nabi, pada orang-orang yang beriman yang berhak untuk mendapat hukuman ataupun siksaan. Dia ni sepatutnya dapat azab, dapat siksaan, tapi Nabi beri syafaat kepada dia. Nabi tutup kes dia lah, minta rekomen daripada Allah Ta'ala, tutup kes dia. Jadi mana mendapat syafaat daripada Nabi harus, untuk orang beriman. Orang kafir tak adalah. Yashfa'u lahum bi amrillah, itu pun, tapi itu pun dengan syarat lah. Nabi boleh bagi syafaat kepada orang beriman dengan izin Allah Ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak bagi, tak akan dapat juga. Wala yashfa'u illa liman irtada. Dan juga tidak berlaku syafaat, tak akan mendapat syafaat melainkan kepada orang yang Nabi suka, orang yang Allah Ta'ala suka. Kasairi Rasul salawatullah, seperti mana Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Cukup sekadar ini loh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada apa-apa. Nanti kita akan lihat, insya-Allah kita lihat bagaimana Abul Hasan al-Asy'ari melalui jalan tengah, pendapat dia tengah-tengah, supaya tidaklah melencong ke kanan, melencong ke kiri sangat. Kita akan jelaskan pendapat Abul Hasan al-Asy'ari muwazanah, fleksibel dengan pendapat ulama lain, indal kalam alal maturidiyah, di sisi perbincangan dengan al-maturidiyah. Al-maturidiyah dengan Abul Hasan al-Asy'ari sedikit berbeza pendapat mereka dua, tapi dua-dua digolongkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi insya-Allah apa yang kita bincang pada malam ini, semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Cukup sekadar itu dulu majlis kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, dan Allah Ta'ala beri kesihatan kepada saya dan juga tuan-tuan untuk sampai dalam bulan Syaban dan bulan Ramadan yang akan datang. Kerana ulama-ulama dahulu, mereka menanti Ramadan ni 6 bulan sebelum tu mereka dah buat persiapan dah. Kita ni lagi beberapa minggu saja. Sedar tak sedar, Rajab dah berlalu, dah habis dah, masuk Syaban pula. Sedar tak sedar, esok dah puasa dah. Begitulah di akhir zaman ni. Masa cukup pantas berlalu, dalam keadaan sedar tak sedar kita dah dekat dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kesihatan dan juga memanjangkan umur kita dalam buat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.